Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. So kita nak sambung section B. Okey, kertas model SPM 2 section B. 45 markah, jawab semua soalan. Okey, nombor 11 dia bagi kat sini diagram 5. Okey, so ada a few picture kat sini. Kita ada PQRS and then kita ada TUVW and then kita ada XYZT, the biggest one. So dia bagi info dekat sini quadrilateral TXYZ. So TXYZ maksudnya yang besar ni lah. Yang saya highlight colour kuning ni. Boleh nampak kan skrin saya? Boleh. Okay. So quadrilateral TXYZ is the image of quadrilateral PQRS. So yang besar ni adalah image. Okay, so image. Maksudnya ini adalah object. Okay, TXYZ is the image. Jadi yang besar tu adalah image. Under the combined transformation KL. So bila kata under combined transformation KL. So bila kata transformation KL maksudnya dia buat L dulu and then baru dia buat K. Yang belakang tu dia buat dulu and then baru dia buat K. So describe in full the transformation LK. So sekarang kita tengok dekat sini. Bermula daripada PQRS. Okay, so daripada sini and then dia jadi yang besar sini. Okay, kalau perasan kita ada dekat sini TUVW. So, apa kena mengenai TUVW dengan PQRS dengan TXYZ ni? So, dia sebenarnya untuk membantu awak untuk kita kenal pasti salah satu transformation. Okay, so kalau perasan, mustahil PQRS ni terus transform jadi TYZ ni. Okay, TXYZ ni. Jadi sebenarnya benda Allah ini, TUVW ni dia membantu. So, okay, so bantuan dia macam mana? So sebenarnya PQRS ni dia transform jadi TUVW dulu and then daripada sini kita nampak dia buat enlargement. Okay, bila awak nampak je perubahan saiz, awak tahu salah satu daripada transformation tu adalah enlargement. Tapi yang mana satu adakah L ataupun K? So seperti saya cakap tadi, PQRS ni dia mustahil terus jadi TXYZ. Sebab apa? Satu, kalau dia nak buat enlargement, dia kena ada sama ada satu sisi yang sama, kedua satu sisi yang sama ataupun opposite direction. Tapi in the correct way lah. Tapi dekat sini dia agak pelik kalau dia terus buat enlargement. So makna kata enlargement tu adalah yang kedua. The first one dia buat benda lain dulu. Okay, other transformation first. And then second one baru dia buat enlargement. Jadi antara L dengan K, yang mana satu enlargement? Antara L dengan K, yang mana satu enlargement? K. K. Sebab K adalah yang kedua. Okey, bagus. So, K ni adalah enlargement. So, awak boleh jawab siap-siap dekat ruang jawapan bawah tu saya buat dekat sini. Sebab saya tengok gambar aja. K nombor 1, nombor 2. So, nombor 2 tu, K tu tulis siap-siap enlargement. Okey. Tulis dulu enlargement and then nanti baru buat dia punya center, dia punya scale. Okey. And then nombor 1. Kita settle dulu nombor 1. Okey, nombor 1 L. Okey, kita tengok kat sini. L tu yang mana? Okey, kita tengok transformation yang dia buat daripada PQRS pergi ke UVWT ni. Okey, so ini sebenarnya untuk membantu awak mengenal pasti satu lagi transformation. So kalau kita tengok kat sini, PQRS dengan TUVW ni, dia agak mustahil jawapannya adalah translation. Kenapa? Kalau translation, kedudukannya tak berubah. Dia punya kedudukan berubah tapi orientation dia tak berubah. Okey. Kalau bentuk dia macam ni, so awak masih dapat macam ni. Contoh saya lukis kat sini. Kat sini muat tak? Contoh Ni contoh je.
Ni maksud saya, dia masih mempunyai orientasi yang sama, orientation yang sama, the same orientation. So kalau kedudukan dia macam gini, so dekat sini juga. So this one is your P prime, Q prime, R prime, S prime. Nampak tak? Kat sini 3 kotak, sini juga adalah 3 kotak straight macam ni. So dia tidak mungkin orientation dia berubah. Okay, dia hanya tukar position. Dia macam kita memindahkan sesuatu ke satu tempat yang lain. Tapi dalam keadaan, contoh kalau pindah dalam keadaan tegak, so dia pindah tu pun keadaan tegak. Macam tu. So, kalau kita tengok TUVW ni, dia dah berubah dah. Okay, dia dah berubah dah. Jadi dia masih tidak mengekalkan dia punya orientation. Jadi dia kat sini, translation kita boleh pangkah. So, ada dua pilihan antara reflection dengan rotation. So, agak-agak yang mana lebih sesuai, reflect ataupun rotate? Rotate. Yes, rotate. Kalau reflect, dia awak flip over je. Tapi kalau perasan dekat sini, saya tengok yang 3 ni je lah. Saya tengok yang 3 kotak ni. Sebab yang ni paling senang nak kenal pasti. Yang 3 kotak ni, line PS ni, bila dia transform, dia pergi dekat TW. Nampak tak? So, PS ni, dia punya image adalah TW. So, kalau daripada PS pergi TW ni, mustahil dia reflect. Okay, dia mustahil dia reflect. Jadi apa yang kita boleh buat adalah rotation. So kita boleh jawab dekat sini adalah rotation. At least awak tulis 2 patah perkataan yang awak dah dapat dah 2 markah. Okay, awak kenal pasti nama transformation pun dapat markah dah. Okay, tapi kita target kita nak dapat full mark. Jadi kita kena isilah rotation mesti ada center dengan degree and direction. So, dekat sini kita nak kenal pasti kita punya center. Okay, awak kena guna compasses. Kalau boleh agak-agak tak ada masalah. Boleh agak-agak tak ada masalah. Tapi kalau tak boleh nak agak, macam keadaan PQRS dengan TVW ni, dia agak susah nak agak. Jadi guna compasses. Macam nak guna compasses? Ambil compasses. Kita tahu PS ni partner dia adalah TW. Okay. PQ partner dia adalah TU. Okay, so kita tahulah P ni dengan T. Okay, S ni dengan W. Jadi, awak boleh ambil pembaris pula. Okay, jangan guna pembaris dulu. Awak ambil compasses. Okay, so kita tahu P ni partner dia T. Jadi, kita kena buat perpendicular bisector between P and T. Letak compasses, okay, dekat P. Lepas tu mark kiri kanan. With the same distance, letak compasses dekat T, mark lagi, tanda lagi. So nampak tak awak ada intersection dekat sini. Yang ni saya buat roughly saja, saya tak guna compasses. So gariskan. Okay, awak dah ada satu, apa nama kita panggil? Satu perpendicular bisector. You need another one. So pilih lagi sepasang. Okay, pilih lagi sepasang. Awak nak pilih S dengan W boleh ataupun Q partner dia U ataupun R dengan V. Okay, contoh pilih S dengan W. So, awak tanda lagi, letak dekat S. Saya buat colour merah. Letak dekat S, mark. Ni saya buat contoh je. Mark kiri kanan, letak dekat W, mark kiri kanan. Okay, so dapat ni tanda. So, apa yang awak dapat kat tengah-tengah ni, ini adalah center of rotation. Okay, so boleh cuba buat guna compasses. Awak akan dapat tepat kalau dia lukis ni betul lah. Biasa dia buat grid ni betul. Okay, grid ni biasanya square grid. Okay, biasa one unit. Jadi awak akan dapat betul. So you need to have 2 perpendicular bisectors. Syaratnya jangan salah pilih titik ya. So P partner dia mesti dengan T, S partner dia mesti dengan W. Kalau nak ambil Q partner dia dengan U, R partner dia dengan V. So kena ada 2 perpendicular bisectors. So the intersection between 2 perpendicular bisectors itu adalah center. So kalau kita buat betul-betul guna compasses, center dia dekat mana? Okay, center dia dekat sini. 7, 1, 1, 7. So dekat sini.
Okay, so awak akan dapati center of rotation dekat sini. Dia punya intersection dekat sini. So nanti awak try buat betul-betul guna compasses. So ini adalah center dia. Jadi saya tunjuk macam mana kita tahu dia center dia. So awak guna compasses satu. Okay, kita nak tengok dia punya angle dia. So macam nak tahu dia punya angle. So macam tadi awak boleh ambil mana-mana pasang vertices, corresponding vertices. Contoh saya ambil P. So saya connectkan dengan center of rotation. Ni saya nak kenal pasti dia punya angle dengan direction. So P and then P tadi partner dia adalah T. So buat straight line. Okay, guna pembaris kat sini. So kita dapati angle dia kat sini adalah 90 darjah. Okay. 90 darjah. Arah macam mana? So ingat awak punya image terbentuk daripada objek. So transformation awak sentiasa daripada objek pergi ke image. So objek tadi yang mana? Objek yang ini. Ni objek image yang pertama, lepas tu warna hijau ni image yang kedua. So daripada objek pergi ke image. So dia rotate ke arah mana? Nampak ni. Dia rotate daripada objek ke image. So dia adalah anti-clockwise direction. Okay, so anti-clockwise direction. Jadi kat sini rotation of 90 degree anti-clockwise. Okay, so ni dapat 2 markah and then kita kena cakap center, about center. 17. Okay, ni satu jawapan. Bila kita melibatkan 90 degree, so automatik akan ada 2 jawapan. Satu lagi jawapan yang diterima adalah bila 90 degree, automatik awak akan ada 270. So 270 adalah yang belakang ni. Okay, so yang belakang ni. So kita boleh juga rotate. Selain daripada kita rotate 90 degree anti-clockwise, kita boleh juga rotate 270. 270 degree. Jadi objek kat sini, so kita rotate macam mana? Kita rotate macam ni. 270. So kita rotate arah bertentangan, clockwise direction. So bila 90 degree, automatik awak akan ada 2 jawapan. Pilih salah satu sahaja. Either 90 degree anti-clockwise ataupun 270 clockwise. Okay. Degree dengan direction kena betul. Okay. Tak boleh 90 degree clockwise, tak boleh. Dia yang betulnya 90 degree anti-clockwise. So partner dia 270 clockwise. Okay, sebaliknya. Gitu. Ada soalan nak tanya? Boleh ke? Okay. Okay. Okay, so ni 3 markah lah perkataan rotation and then you have your degree and direction. Lepas tu ada center. Okay, next kita nak jawab enlargement. So enlargement ni dia agak mudah. Okay, perkataan enlargement 1 markah. So you need to have your scale. Scale kita ambil garisan yang straight je. Okay, so kita tahu dia dah transform jadi image yang pertama tadi. So macam mana image pertama jadi image yang kedua. So macam mana TUVW transform jadi TZYX. Okay, so kita nampak dekat sini T ni adalah titik yang sama untuk TUVW dan TZYX. Titik yang sama, dia share. Makna kata kalau kita ada titik yang sama untuk both objek dengan image ni. Okay. So sekarang ni jadi objek lah. Untuk image TZYW. Sebab apa? Daripada sini dia dah transform jadi sini. Jadi daripada sini dia transform lagi sekali. Okay. So dia ada share titik yang sama T. Makna kata T ni adalah center. Kalau dia ada share titik yang sama. So titik yang sama itu adalah center of enlargement. Okay. Kalau dia tak share titik yang sama. Jadi awak kena cari center of enlargement. Okay, untuk mencari center of enlargement, tak perlu guna compasses. Just guna pembaris sahaja. Nanti kalau kita jumpa soalan yang tidak menggunakan titik yang sama, kita akan buat. So kat sini, T ni ada dekat image 1 dan image 2, maka T ni adalah center of enlargement. So kita boleh cakap enlargement about center.
center T. So kita bagi koordinat center T. Center T koordinat dia adalah 2, 2. Okay, X dia 2, Y dia 2. So koordinat dia 2, 2. Okay, scale. With scale. Scale factor. Okay, scale factor berapa? Okay, scale factor berapa? So, macam mana kita nak tahu? Ambil je mana-mana line yang straight. Jangan line yang serong. Okay, contoh. Saya ambil TW. Okay, and then TX. Tak boleh ambil TW dengan WX ya. Yang ni separuh jalan, tak boleh. So, kita kena ambil daripada kita punya center. So, TW dengan TX. Okay, so kalau kita tengok TW ni menggunakan 3 kotak. TX menggunakan berapa kotak? TX guna berapa kotak? 6. Okay, good. 6. Okay, so sekarang kita nak cari scale factor. Okay, K, I over O, image over object. So yang mana satu image, TX ke TW? TX. Betul. Yang besar tu image. Sebab kita transform daripada TUVW kepada TXYZ. So TX adalah image. Jadi 6 dekat atas, 3 dekat bawah. So 6 bahagi 3 adalah 2. Jadi dekat sini scale factor kita adalah 2. So complete lah. Okay, enlargement 1 markah. Awak tulis center 1 lagi markah and then scale factor 1 lagi markah. Okay. Kalau ada enlargement dengan center, dapatlah 2. Kalau ada enlargement dengan scale factor saja, dapatlah 2. Macam tu. Tak boleh ada center saja ataupun scale factor saja, tak boleh. Mereka kena datang bersama enlargement baru dapat 2 markah ataupun 3. Okay. Perkataan enlargement dengan rotation tu adalah dia punya key. Kalau benda tu tak ada, terus dapat kosong. Awak tak boleh sebut dia punya direction saja atau center saja, tak boleh. Okay. So nombor 11A clear Kita nak jawab 11B. Awak tulis kat ruang jawapan Okay, 11B. Given that TXYZ represent region with area, dia bagi area 320. So dia bagi dekat sini. Okay. TXWZ ni yang saya highlight color kuning. Color kuning. So yang ini. Okay, so yang ini, yang color kuning ni, area dia adalah 320 square meter. And then calculate the area represented by the quadrilateral PQRS. PQRS. So dia nak yang ini. Jadi soalan dia sebenarnya agak mudah. Okay. Agak mudah. Direct saja. Sebab dia tak suruh cari area shaded region ke apa ke. So dia bagi area TXYZ. So kita tahu TXYZ ni objek ke image? Yang ni objek ke image? Image. Okay, good. So dia bagi area of image 320. Jadi kita tahu formula area of image equals to K squared times area of object. Okay. Area of object. So the question asks you to find area of PQRS. Jadi sangat mudahlah, kita ada area of image. So substitute 320. K kita yang tadi. Okay, so K kita tadi 2, jadi 2 squared times area of object. Objek kita adalah PQRS. So nampak kita tinggal 1 je unknown. So nak cari area of PQRS, so 4 ni, 2 kuasa 2, 4, bawa sini jadi bahagi. So dapat terus jawapan. Berapa jawapan? 320 divided by 4, 80. So dapat terus jawapan. Okay. So ada kat sini tadi P3, kat sini P3, and then kat sini kita dapat dah P1, K1, and then the answer is N1.
Okey, ada soalan nak tanya? Soalan nombor 11. Boleh ke? Boleh. Okey, good. Kita nak gerak soalan nombor 12. Okey, 12 matrix. Okay, the first one. Okay, dia bagi banyak-banyak ni. Given half and then matrix plus 3 matrix minus matrix equals to matrix. Find the value of m minus n. Okay, dia tak nak value m, tak nak value n, tapi dia nak m minus n. Jadi ikutlah nak terus cari m minus n ataupun nak cari satu-satu yang dia bertolak pun boleh, tak ada masalah. So kita tengok sini. Dia bagi equation in matrix. Jadi kita boleh selesaikanlah. Ni adalah skala multiplication. Jadi kita boleh darab dulu, darab masuk. Okay, so ni kita boleh darab masuk each. Yang ni pun boleh darab masuk. And then bila kita darab masuk, baru kita combine all. Maksudnya kita boleh tambah dengan tolak. Okay, so bila saya bawa darab masuk, saya buat kat sebelah ya, buat kat ruang jawapan. So half times negative 4. So kita dapat kat sini negative 2. Half times 8, so kita dapat 4. Half times negative 6, we get negative 3. And then half times m, jadi m over 2. So yang ni setelah kita masukkan skala kita half to each element dalam matrix ni. Okay. And then yang ni pula plus 3 times each element dalam ni. So plus 3 times 2, 6. 3 times 5, 15. 3 times 6, 18, 3 times 4, 12. Okay, minus 1, 7, and negative 2. And then equals to 3, 12, 12, 20. Okay, sekarang kita dah masukkan kita punya skala. Okay, kita dah multiply with the skala. And then kita boleh combine lah sebab ni tambah tolak. And then kita ada matrix with the dimension yang sama. Ni 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2. Jadi kita boleh combine all. So combine unsur di kedudukan yang sama. So kita ada sini A11. Kita kena tambah dengan A11, tolak dengan A11. Tak boleh lah ambil negatif 2, 18 dengan N, tak boleh. So kena ambil position yang sama. Jadi saya combine terus semua. So kita ada negatif 2 plus 6 minus 1. So kita dapat kat sini 3. Okay, next kita ada negative 3 plus 18 minus n. So minus n ni tak boleh nak combine lah. So kita combine negative 3 plus 18. So kita dapat 15. 15 minus n. Next kita ada 4 plus 15 minus 7. So you get here 12. And then yang ni m over 2 plus 12 minus negative 2. So dekat sini awak dapat m over 2. So 12 minus negative 2 aku dapat 14. Okay, sampai sini okay ke? Faham ke? Boleh ke? Boleh. Okay, good. So kita combine yang nombor je. Okay, yang ada n dengan m tu tak boleh nak combine. So sekarang kita nampak kat sini. Sini dah tinggal satu matrix, sini dah tinggal satu matrix. Jadi kita boleh buat comparison. Okay. So apa yang kita nak compare, 3 dengan 12 tak boleh compare lah sebab dah sama. So kita just compare yang ini dengan yang ini. Okay, dekat second column sahaja. Jadi saya nak compare 15 minus n dengan 12. M over 2 plus 14 dengan 20. Jadi kita keluarkan dalam bentuk equation. 15 minus n equals to 12. So satu lagi M over 2 plus 14 equals to 20. So dekat sini kita boleh dapat n terus lah. So n ni negatif, jadi saya pindah sini jadi positif, 12 bawa sini. Jadi negatif. Okay, 15 minus 12, 3. So dapat n equals to 3. So here, okay, m sama dengan 20 tolak 14, 6, darab 2, 12. Okay, so 14 bawa sini jadi tolak. So kita dapat 20 tolak 14, 6. Okay, and then 2 bawa sini jadi darab. So 6 kali 2, 12. So soalan nak m minus n. Jadi m tolak n, 12 tolak 3. So kita dapat 9. Okay, so macam tu. Okay, markah dia
Oh, maka dia dekat sini. Okay, bila awak keluarkan jadi equation, okay, and then the answer. Okay, boleh? Boleh. Okay. So kita Boleh. pergi kepada B. Okay, good. So nak pergi kepada B. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Okay. B, find the inverse matrix of 4, -8, 3, 9. So bila inverse, mana kata kita nak kena cari dia punya determinant lah. Okay, so kita boleh buat terus. Awak boleh tulis inverse matrix of 4, -8, 3, 9 ataupun awak boleh buat ni tempat B ya. Awak boleh buat 4, -8, 3, 9. So bila kita kata inverse, kita boleh buat simbol -1 ke atas. So kita tahulah kita nak cari dia punya inverse. Okay, kalau tak selesa boleh tulis perkataan. Okay. So kita nak cari dia punya inverse, jadi sama dengan, okay, so kita boleh start cari dia punya inverse. 1 over, okay, so determinant AD minus BC. Jadi kita boleh buat terus. Okay, kita boleh buat terus. 4 times 9 minus -8 times 3. So kita terus buat dekat sini. 4 times 9 minus -8 times 3. Okay. And then dekat sini 4 and 9 berubah posisi. 3 dengan -8 maintain posisi. Okay, maintain the position but then different symbol. So 3 dia akan jadi -3, -8 dia akan jadi 8. Boleh faham ke? Okay ke? Okey. Okay. So yang ni antara soalan yang mudah, jadi cuba jangan salah. Sebab biasanya soalan dia berkait. Kemungkinan akan digunakan untuk C, kemungkinan. Okay. So saya repeat, 1 over AD minus BC. AD, BC tu adalah elemen lah. Okay. So kalau tak ingat tak apa, kita buat macam ni je, cross. So 4 darab 9 tolak -8 darab 3. So kena careful, dekat sini ada negatif. Lepas tu ada tolak lagi. So jangan lupa buat kurungan. And then yang ini kita ubah tempat 9 dengan 4. 3 dengan -8 jangan ubah, tukar position sahaja. Okay. So kita boleh kira lah yang bawah ni. So 36 minus -24. So you get here 60. Okay, guna kalkulator sahaja. Okay, so dapat dah jawapan. Okay, settle. Maka dia dekat situ 2. Jadi K1, K1. Okay, last kali C. Okay, kita nak pergi kepada C. The first one, write the following simultaneous linear equation as a matrix. So sekurang-kurangnya kita boleh jawab lah soalan pertama ni, write the following simultaneous as a matrix. So kita transform dia dalam bentuk matrix. Kemudian, hence by using matrix method, find the values of A and B. Maksudnya dia suruh kita solve. So first kali kita nak tulis dia dalam bentuk matrix. Okay, dia sangat mudah. Okay, dalam bentuk matrix kita ada matrix of coefficient, matrix of unknown, and then kita punya constant. Okay, so sangat mudah sebenarnya. So yang depan sekali kita letak matrix of coefficient. Coefficient ni apa? Ni coefficient of A dengan B. So kita ikut je kolom ni. Since dia dah susun siap-siap, depan ni A, belakang ni B. So sangat mudah lah. Kalau dia tak susun, awak kena susun dulu. Kena bagi dia selaras. Kalau depan tu start dengan A, so kena pastikan semua yang A tu dekat depan. And then belakang tu semuanya B. Okay, kalau tak susun, kena susun dulu. Jangan terus letak. Okay, yang ni dah susun siap. Jadi kita boleh letaklah matrix of coefficient kita. So yang depan ni adalah A. 4 dengan -8. So kat sini 4, kat sini -8. And next B pula, coefficient for B. So 3, 9.
So ini adalah matrix of coefficient. Okay, matrix of coefficient. Okay, selepas matrix of coefficient, kita kena tulis darab. Okay, maksudnya dapatlah matrix of unknown. So unknown kita, tadi kita bermula coefficient untuk A. Jadi A mesti dekat atas, B dekat bawah. Tak boleh terbalik. Okay, so next sama dengan sebelah ni copy paste je lah matrix of constant. So dapat dah markah kat sini 1. Okay, P1. Sekarang kita nak selesaikan. Okay. So kita nak selesaikan, dia sangat mudah sebenarnya. Okay, kalau perasan, matrix kita yang ini sama tak dengan yang ini? Sama ke tidak? Sama je. Sama kan? Jadi kita boleh guna pakai inverse yang ini. So bila kita nak selesaikan, so kita cari value of AB lah. Jadi kita nak hapuskan benda ni. Bila kita nak hapuskan benda ni, okay, satu-satu cara kita nak hapuskan matrix adalah darab dengan dia punya inverse. Okay, so AB, kita akan darabkan dengan dia punya inverse dekat bahagian hadapan. So dekat sini dengan sini, both side. Jadi mana kata inverse dia darab dengan dia habis, tinggal identity matrix. Belah sini masih ada dia punya inverse. Jadi kita letak inverse dia dekat bahagian hadapan. Awak dah cari tadi inverse dia. Tinggal copy and paste sahaja. So tak perlu nak cari 2-3 kali. So copy paste dekat bahagian depan, bukan belakang. And then darab. Yang ni tak ada. Yang ni salin semula. Okay, dapat tak? So kita nak hapuskan matrix, kita darab dengan dia punya inverse. Inverse darab dengan matrix dia, kita akan dapat identity. So terhapuslah yang ini. Dia bukan pindah jadi bahagi, tak ada. Matrix tak ada bahagi. Okay. So sebab apa dekat depan? Sebab tadi kita darab inverse dia dekat depan. Jadi kat sini pun inverse dia kita darab dekat depan. Jadi inverse dia kita tulis di bahagian hadapan. Jadi dapat ni pun dah dapat satu lagi markah. So P1, K1. Okay, so mana lagi dua? Lagi dua, jawapan A, B lah. Jadi kat sini kita kena kembangkan. So kita kena darabkan matrix kita. So dekat sini 1/60, copy paste dulu. So kita settle matrix ni, darab matrix ni. Okay, so first kali settle dulu first element. Okay, first row, first column. Okay, settle first row, first column. So 9 kali 1. Okay, 9 darab 1, 9 tambah negatif 3 darab 8. So negatif 24. Okay, and then next row pula 8, 4 darab 1, 8. Okay, next row. Okay, second row, first column. So 8 darab 1, 8 tambah, okay, 4 darab 8, 32. Okay. Yang ni kalau nak kira terus pun boleh, pastikan betul. Okay, 9 tolak 24, apa negatif 15. 8 tambah 32, 40. Okay, so dapat macam ni, baru kita masukkan 1/60. So bila kita masukkan, so 1/60 darab negatif 15, kita dapat negatif 1/4. 1/60 darab 40, so kita dapat 2/3. 2/3. So sekarang kita boleh compare lah. Jadi A kita keluarkan jawapan dia. A sama dengan negatif 1/4, B sama dengan 2/3. Dahsyat 3 saya. 2/3. So jawapan satu lagi markah. So pastikan jawapan awak keluarkan dalam bentuk macam ni. Jangan biar dalam bentuk matrix. So ni P1 kita tadi. Ni K1. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh? Boleh. Okay, good. Nak pergi soalan nombor 13. Okay, panjang kat sini. A private hospital.
Okay, private hospital hire several number of doctors and nurses to treat patients. Total number of doctors. Okay, dia bagi total number of doctors and nurses hired are at most 18. Paling ramai, at most paling ramai, 18. Okay, the number of nurses hired at least 2 times the number of doctors hired. Okay. The first one. Write two linear inequalities other than x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0, which represent the situations above. Okay. Dia kat sini tak bagi unknown pun dekat atas, tapi dekat sini dia mention tentang x dengan y. Jadi kita guna x dengan y lah. Okay. So apa yang kita boleh buat? Kita label je. Okay. X tu adalah number of doctors. Kita mention siap-siap supaya kita tak keliru nanti. Y adalah number of nurses. So dia nak kita buat two linear inequality. Okay, so based on the first situation, this one, total number of nurses and doctor. Total maksudnya tambah lah. So the first inequality is x plus y. Okay, total dia mesti at most 18. Paling banyak 18. Maksudnya dia kena kurang atau sama dengan 18. So bila kata at most, simbol dia adalah kurang atau sama dengan. Dia tak lebih. Dia paling banyak 18. So itu adalah at most. Selebih-lebihnya dalam bahasa Melayu. Okay. So maksudnya paling banyak 18. So ini adalah inequality yang pertama. Kemudian yang kedua, the number of nurses hired at least 2 times the number of doctors hired. So kita ikut je dia punya ayat ni. The number of nurses. Number of nurses apa? Y. Okay, Y. At least sekurang-kurangnya. Maksudnya lebih besar atau sama dengan. At most lebih kecil atau sama dengan. Wajib ada sama dengan ya, tak ada salah. At least lebih besar atau sama dengan. Okay. 2 times the number of doctor. Maksudnya 2 kali number of doctor. Number of doctor X. So 2 kali X. Okay. Dapat dah 2 markah. So kita just follow je soalan tu. Okay. Follow sahaja. Dekat bahagian description tu awak just follow, gantikan dengan simbol sahaja. Okay. Clear? Boleh dapat? A? Clear. Okay. Good. So B adalah lukis graph. Okay. B lukis graph. Jadi kat sini dia dah bagi scale siap-siap. Use graph paper for this part of question. Okay, dia dah bagi scale. Scale dia 2 cm to 2 unit untuk number of doctors, which is part CX. Okay. And then 2 cm to 2 units also untuk number of nurses. Untuk part CY juga. So draw graph that satisfy all the inequality above. Shade the region that satisfy. Bila inequality kita ada region yang kita satisfy lah. Jadi untuk melukis, awak tak boleh guna inequality. So awak gantikan dia dengan equation. Jadi kita ganti je simbol inequality ni dengan equation. Okay, jadi awak kena lukis line x plus y equals to 18. Satu lagi y equals to 2x. Ni satu lagi. So kena lukis. So bila kita nak lukis graph, kita kena ada table of values. Sekurang-kurangnya ada 2 titik untuk jadikan dia satu line. Okay, so tak kisah nak ambil titik apa sekalipun. Okay, jadi saya dah buat dah. Graph saya ini. Okay, so macam ni rupa dia. Okay, jadi kita tahu bila melibatkan number tak akan ada negative value. Jadi first kali paksi awak. Okay, first kali lukis paksi di paling hujung. Okay, tak kisahlah, janji jangan di bahagian putih. So saya ambil ruang sikit, saya ganjak 2 kotak. Awak nak lukis dekat satu kotak tu pun boleh, ataupun lukis yang paling hujung pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab kita tak ada negatif. Okay, jadi paksi berada di hujung dan paling bawah. Okay, so lukis dulu paksi. Paksi tu ada markah. And then label, dia kata 2 cm to 2 unit. Maksudnya, bila graf biasa, okay, graf biasa maksudnya 2 kotak ni maksudnya 2 cm.
Jadi setiap 2 cm 1 unit. So label lah 1, 2, 3, 2, 4, 6. 2 cm 2 unit. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampailah hujung. Ni pun sama. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16. So label. Okey. Awak punya scale betul with the correct axis. So dapat dah 1 markah. Okey. Next, kita nak lukis apa? Kita nak lukis line. Okay, line kita. So, line kita, both line tu. So, macam mana saya dapat line tu? Saya buat table of values. Table of value yang simple je. Kita kena sekurang-kurangnya at least ada 2 point. Okay, so dekat sini. Jadi, ini table of value saya nampak ke? Macam ni. Pilih je apa-apa titik. Okay, so this one. Ini untuk X tambah Y sama dengan 18. So, saya pilih X intercept dengan Y intercept. Jadi, X kosong, Y saya kosong. Jadi, saya cari bila X kosong, saya masukkan dalam equation. X kosong, Y saya 18. So, dapat yang ni. Okay, next saya pilih X intercept pula. X intercept Y kosong. So, bila saya masuk Y kosong, X saya juga 18. Jadi, titik yang saya perlu tanda adalah 0, 18 dengan 18 kosong. Jadi, dekat sini. Okay, 0, 18 kat sini. Okay, ni 0, 18. Ni 0, 18. And then, 18 kosong dekat bawah. 18 kosong dekat sini. Dekat sini. Ni saya scan, saya punya graf muat cuma saya scan, saya tak nampak. Okay, ni 18 kosong. Jadi ambil pembaris panjang, connect those 2 points. So dapatlah line garisan dia. So dapatlah line ni. So this one is X plus Y equals to 18. Okay. Lepas tu, sama juga kita buat dekat Y sama dengan 2X. So Y sama dengan 2X ni. Okay, depends awak nak ambil titik apa sekalipun tak ada masalah. Okay, so kat sini first kali saya ambil origin lah. Bila X kosong, Y kosong. Masuk X kosong, so 2 darab kosong, kosong. So kita tahu dia passes through origin. Okay, satu lagi titik saya ambil X sama dengan 8. Okay, so X sama dengan 8. So saya dapat 2 kali 8, 16. So 8, 16. Jadi kat mana titik tu? So kosong-kosong kat sini. Kosong-kosong kat situ. Lepas tu 8, 16 kat sini. Jadi saya ambil pembaris panjang, connect. Okay. Connect lah sampai hujung graf. So dapat 2 line ni. Okay. Oh, markah dia dekat line. Line 2 tu dapat 2 markah. Line awak betul 2-2 dapat 2 markah. K1, K1. Okay. Lagi 2 markah dekat shaded region. Okay. Shaded region dia kata X plus Y less than 18. Maksudnya, ni garisan X plus Y equals to 18 tadi. So, dia nak less than. So, kita kena shape bahagian bawah. So, kita akan shape bahagian yang ini. Okay. Bahagian segitiga yang bawah ni. Next, Y greater than or equals to 2X. Okay. Yang ini line. Y sama dengan 2X. So, dia nak greater than. Jadi, kita akan shape bahagian yang atas. Jadi, yang ada kedua-dua shaded adalah yang ini. Bahagian yang saya lorek ni. So, yang ini yang ada kedua-dua shaded. Bahagian ini saja. Okay. So, awak shade bahagian yang betul, dapatlah 2 markah. Kita hanya lorek jawapan akhir je. Jangan lorek semua pula. So, awak lorek yang ada kedua-dua. Yang satisfy both inequalities. Okay, so 4 markah kat situ. Okay, soalan C. Ada soalan nak tanya? Boleh? Okay, so soalan C, from the graph, state the maximum number of doctors and nurses that can be hired and need to adhere to the given conditions. So dekat sini, kita nak maksimum. Okay. Biasanya maksimum kita akan pilih titik yang paling hujung. Okay, so sekarang awak ada 2 titik yang paling hujung. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. So mana satu nak ambil? So kalau kita ambil kat sini, kosong titik ni koordinat dia 0, 18. Kosong tu bermaksud X kita kosong. Maksudnya doktor kosong, nurses 18.
Kalau dah doktor kosong, it's not maximum. Okay, so makna kata kita akan ambil titik yang ni. Okay, so titik kat sini koordinat dia adalah 6, 12. Jadi kita punya number of doctor sama dengan 6, number of nurses sama dengan 12. Itulah jawapan dia. So based on graph sahaja. Awak boleh lukis graph, awak boleh jawab soalan C dan D. Okay, so biasa soalan C dengan D dia related to the graph. So number of doctor equals to 6, number of nurses equals to 12. Jangan biar jawapan dalam bentuk koordinat. So kita kena mention which one nurses, which one doctors. Okay, soalan D pula. State a reason why the private hospital cannot hire 10 doctors and 6 nurses. So 10 doctors and 6 nurses bermaksud X kita 10, Y kita 6. Jadi bila saya tengok 10, 6 berada di sini. Nampak tak? Dia kata doktor 10, 6 nurses. So doctors adalah X. Makna kata X 10, 6 nurses. Jadi 10, 6. Kenapa tak boleh hire 10 doktor, 6 nurses? Jawapan dia simple. Koordinat ni, nampak tak? Dia berada di luar region. Jadi jawapan sangat simple. Because outside the region. Itu je. Titik ni berada di luar kawasan. Jadi tak boleh nak hire. Awak boleh hire dalam kurungan ni saja. Dalam shaded region ni saja. Itu sahaja. Yang apa tu? Satisfy the inequality. So yang ini outside the region. So we cannot hire 10 nurses, 6 doctors. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh ke tu? So ini jawapannya number of doctors tadi 6, number of nurses 12. Okay, D. Kenapa? State a reason why the private hospital cannot hire 10 doctors and 6 nurses. Because outside the region. Outside the region. Okay. So kita tengok 10, 6 tu berada di luar kawasan. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Boleh? So awak kena try buat tau. Soalan ni adalah soalan wajib. Okay, answer all questions. Dan dia soalan yang mudah. Just draw the straight line sahaja. Jadi kena buat. Okay, kita pergi kepada soalan 14. Boleh ke? Boleh. Okay, good. So, soalan 14. Okay, dia bagi diagram 6 shows the marks obtained by 40 students in maths test. Okay, based on diagram 6, complete the table 1 in the answer space. So, make sure complete the table ni betul. Dia adalah nadi kepada soalan-soalan yang lain. Okay, so kita dapat full mark. So, make sure table kita betul. Okay, so kita isi table carefully. Markah ada 3, maksudnya setiap kolom 1 markah. So kat sini kita boleh continue je pattern dia. So 0, 9, 10, 19. So kita tahulah 20, 29, 30, 39, 40, 49, and then 50, 59. Isilah sampai habis. 70, 79, 80, 89. And then frekuensi dia boleh kira lah daripada 10 hingga 19. Saya tunjuk satu je. 10 hingga 19 ada berapa banyak. So kita boleh buat. Kiralah 10 sampai 19. Sini tak ada. Sini ada 1, 2. And then kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5, kita ada 6, 7. So ada 7. So kiralah sampai habis. Okay. So saya dah buat dah. 7, 4. Kalau saya salah bagi tahu ya. 7, 4, 2, 3, 7, 5, 7, 5. Okey, yang ni yang saya dah buat. Betul ke? Sama ke macam awak buat? Ke korang belum buat lagi? Belum buat lagi. Okey. So nanti saya mark adakah betul.
Okay, carefully tau. Kena kira carefully tapi jangan terlampau lambat. Nanti sampai setengah jam jawab soalan ni je. Tak nak macam tu. Okay, next midpoint. So midpoint just tambah. Okay, tambah lower limit dengan upper limit bahagi 2. Okay, so 10 tambah 19 bahagi 2. So kita dapat 14.5. So sebenarnya awak boleh nampaklah pattern dia tambah 10, 10, 10 daripada yang atas tu. Okay. So 5, 4.5, 6, 4.5, 7, 4.5. Dapat 4.5. Sebab markah dia adalah 3. Jadi setiap kolom betul semua satu markah. Kalau ada salah satu digit, salah. Kosong. Okay. So kena pastikan betul. So 3 markah percuma kat situ. And then B. Calculate the estimated mean. Yang ni soalan biasalah. Lepas dah isi table, dia suruh cari mean. Okay. So markah ada 2. Kadang-kadang markah ada 3. So kat sini 2. Estimated mean and then give your answer correct to 2 decimal places. Kalau dia dah bagi arahan kat sini 2 decimal places, wajib 2 decimal places. Jadi nak kira macam mana. So dekat sini kita ada midpoint dengan kita punya frekuensi. Jadi awak boleh tambah table ataupun awak terus buat. Kita terus cuba kat sini. Saya letak dekat tepi ni, awak tulis dekat ruang jawapan. So estimated mean maksudnya S bar lah. So darabkan formula dia yang ni. Formula tak tulis pun tak ada masalah. Okay, F darab X. Maksudnya F kita frekuensi, X kita adalah midpoint. Jadi kita boleh darab terus. 0 darab 4.5 tak payah tulis lah. Yang ini dengan yang ini tak payah tulis sebab darab 0 jadi 0. So tulis yang color merah ni saja. Jadi terus buat 7 darab 14.5 tambah 4 darab 24.5 tambah 2 darab 34.5 tambah 3 darab 44.5 tambah 7 darab 54.5 tambah 5 darab 64.5 tambah 7 darab 74.5 tambah last kali 5 darab 84.5. Okay, so the whole thing bahagi dengan sum of frequency, jumlah semua. Jumlah semua tak kira lah. Tadi dia cakap dah 40 student. Jadi 40. Okay, lepas tu jawapan. Jawapan dia 51.25. So awak kira yang ni awak dapat 2050 bahagi 40. So awak dapat 51.25. Okay, sebab markah dia 2 je. Jadi K1 dekat sini. Okay, N1. Biar tulis panjang-panjang ni. Jangan terus kira Awak tulis panjang-panjang ni tak apa. Takut nanti awak kira salah. Jadi bila awak tulis panjang-panjang ni, awak copy paste je from the table. So insyaAllah betul. Sebab awak copy paste, takkan copy paste salah kan. So kita copy paste benda yang betul. Okay. So bila awak kira ni, kita takut kita ada salah kira. Jadi tak dapat markah langsung. Habis langsung 2 markah. So at least kalau salah kira kat bahagian jawapan je, bahagian ni awak betul. Sebab awak copy paste je dekat table. So jangan tinggal yang ini. Walaupun dia panjang, jangan tinggal. Sebab biasanya markah dekat sini kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Depends. Kalau 3 markah dia kat sini dapat 2 markah. Okay. So settle. Soalan C. Okay, lukis graf. Dia bagi scale 2 cm. 2 cm to 10 marks on horizontal axis. Okay. Maksudnya paksi S lah. Yang ni adalah 2 cm to 1 student. Ni paksi Y. Okay. So sekarang kita tengok kat sini. Dia draw frekuensi polygon. So frekuensi polygon. Kita kena ingat frekuensi polygon. Polygon dia ada 2 huruf O. 2 huruf O maksudnya awal dan akhir mesti berakhir dan bermula dengan kosong. That's why dia dah bantu awak kat sini, dah siap ada kolom yang ini. Dah siap ada kolom which is awal ni frekuensi dia kosong, akhir ni juga frekuensi dia kosong. Dia dah siap dah bantu awak. Jadi awak tak perlu nak tambah kolom, okay? Tak perlu tambah row. Tak perlu nak tambah sebelum dan selepas, tak perlu sebab dia dah ada siap untuk awak.
Okey, jadi kita tinggal draw je frekuensi poligon. Jadi frekuensi poligon, paksi kita nak guna apa? Okey, frekuensi poligon dia bukan macam histogram. Histogram awak boleh guna midpoint boleh, guna class boleh, guna boundaries boleh. Tapi frekuensi poligon hanya guna midpoint saja, tak boleh guna benda lain. Okey, jadi paksi X awak wajib midpoint, paksi Y wajib frekuensi. Okey, wajib frekuensi. Okey, letak di hujung sekali, di bahagian tepi sekali, kiri sekali dan di bahagian bawah sekali. Okey, sebab kita tak ada negatif. Tak ada negatif value. Tengok midpoint tak ada negatif, frekuensi tak ada negatif. Jadi paksi berada di hujung dan di bawah. Okay, so dia kata 2 cm to 10 marks. Maksudnya beza dia 10, 10, 10. Kalau pasang kat sini, kita bermula dengan 4.5. Midpoint kita bermula dengan 4.5. Jadi awak boleh start terus dekat sini 4.5. Kemudian sebelah dia 14.5, 24.5 sampailah habis kat sini 94.5. Boleh start terus dekat paksi ni 4.5. Okay. So tak payah nak start dengan kosong. Sebab bila awak start dengan kosong, next kena 10. Nanti takut salah. So 4.5 tu boleh letak terus dekat paksi yang pertama sekali. And then untuk 2 cm to 1 student on frequency axis. Okay, ni frekuensi maksudnya setiap 2 cm satu student. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampailah maksimum kita ada nombor frekuensi kita 7. Sampailah 7. Awak buat sampai 7 pun cukup dah. Okey, so yang ni kita bermula dengan kosong lah. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So yang ni pun saya dah buat dah graf saya. Jadi ni saya tunjuk je macam mana kita lekir paksi dia. Okay. So macam ni rupa dia. Laptop saya pun interframe kat sini. Okay, so ni. So paksi saya dekat bawah ni, ini adalah midpoint. So saya bermula dengan 4.5. Okay, so berakhir dengan 94.5. Ni paksi Y saya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Lepas tu tanda lah. Tanda bila X kosong, bila kita punya midpoint 4.5 frekuensi kosong. Bila midpoint kita 14.5 frekuensi kita 7. So tanda guna tanda pangkah, jangan guna dot. Guna tanda pangkah. Okay, so dah tanda semua ni, dah tanda. Oops. Ni dah tanda. Lepas tu ni saya dah tanda. Ni dah tanda dah. So dah tanda ni frekuensi poligon dan histogram wajib guna pembaris. OGIF haram guna pembaris. Okay, frekuensi poligon dan histogram wajib guna pembaris. OGIF haram guna pembaris. Okay, so macam ni nak sambungkan all the points guna pembaris. Memang awak akan nampak bengkang-bengkok tali kecapi ni. Okay, so just connect guna pembaris. Ambil pembaris panjang, connect semua. So settle, nampak dia bermula dengan kosong, berakhir juga dengan kosong. Kalau awak punya frekuensi poligon tu tergantung, maksudnya salah lah tu. Okay, ingat poligon ada 2 O. Jadi kena bermula dan berakhir dengan kosong. Jangan biar tergantung. Nanti hilang markah kat situ. So markah dia P1 dekat axis, K2 markahnya 2 lah. Semua point awak plot betul. Dapat 2 markah. Lepas tu N1 bila awak connect all with line. Awak connect all the points correctly. Daripada kosong sampailah kosong balik. So 1 lagi markah. Makna kata kalau poligon awak tergantung, awak tiba-tiba awak tak connect ni dengan ni, tak connect. Ni dengan yang bawah ni awak tak connect. Jadi hilanglah 1 markah. Tak dapatlah N1. Okey, boleh ke? Clear? Cikgu. Ya, saya. Yang Y axis tu frekuensi Y axis frekuensi. So kalau frekuensi poligon, kita wajib guna frekuensi against midpoint. Satu-satunya awak guna selain daripada frekuensi adalah OGIF. Nanti kat sini. So, kita remind sikit kat sini. So, kalau histogram dan frekuensi poligon, okay, dua-dua ni awak guna frekuensi.
Dan midpoint. Midpoint lah paling senang. Okay. Guna je ni. Set je dalam kepala. Kalau histogram dengan frekuensi polygon, awak guna dua ni. Tak payah guna benda lain. Okay, tapi kalau ORGIF, kita guna cumulative frequency. Yang ni wajib cumulative frequency. Dan boundaries. Upper boundaries. Upper boundaries. So set dalam kepala, ORGIF menggunakan cumulative frequency dan upper boundaries. Histogram dengan frekuensi polygon guna frekuensi dengan midpoint. So histogram dengan polygon wajib guna pembaris. Tak bergerak pula saya ni. So yang ni kena guna ruler. Yang ni freehand. ORGIF kalau guna ruler salah. Okay, yang tu freehand. Okay, boleh? Ada soalan lagi? Okay, good. So kita nak continue nombor 15. Saya nak rehatkan awak tapi sebab kita masa tak cukup. Okay, kan tak sempat pergi section C. Okay, nombor 15. Insurance ni kan. So yang ini dekat buku teks ada. Okay. Okay, mari kita tengok. Dekat buku teks sama spacing je example dia. Okay. So kita baca sikit. Okay, dia bagi kat sini Madam Jessica plans to buy a fire insurance for the terrace house owned by her. The insurable value. Okay, kita highlight info yang ada. Insurable value 650,000. Lepas tu the fire insurance policy that she wants to buy has a co-insurance. Okay, 80%. And then the deductible 4,800. Sama macam soalan sebelum ni kan. So dia bagi macam tu. So the first one, what is the amount of required insurance? Soalan ni pun sama juga. Okay, saya tak ingat dalam buku teks page berapa. Tapi sebiji. So bila nak cari amount of required insurance. Okay. So saya buat colour biru lah. Formula dia sangat senang. Okay, amount of required insurance. Okay. So, kita darab je 80% co-insurance kita, 80% dengan insurable value. So, dapatlah required insurance. Okay, so 80%. 80% ni maksudnya 80% bila kata co-insurance tu, kita dengan company tu bergabung. So, 80% tu adalah kita yang kena bayar. 20% tu adalah company. So, bila kata amount of required insurance maksudnya berapa yang kita kena bayar. Jadi 80% daripada insurable value. So 80% daripada 650,000. So dapatlah jawapan kat sini 520,000. So 2 markah K1 N1. Okay, so settle. Simple je kan. So berapa persen darab dengan insurable value. So ingat required insurance, how many percent times insurable value. Okay, so B. So B, Madam Jessica wants to know the payment of compensation will be paid by the insurance company if she insures her terrace house based on the situation. Situasi ni pun sama juga. Okay, biasanya dia split kepada part B, C, D tapi yang ni dia gabung sekali semua dalam part B. Okay, 7 markah sekali. So dangerous kat sini. Okay, so dia dah bagi dah situasi 1, 2, 3. Okay, saya pergi kepada soalan dahulu. Assume that the total loss is 80,000. Calculate the total payment of compensation paid by the insurance company to Madam Jessica based on 3 situations. So kita kena kira satu-satu lah. Okay, so dia nak total payment of compensation for both for the 3 situation. So kita kira satu-satu dulu. So kita kira dulu the first situation. So situasi yang pertama, the terrace house based on the amount of required insurance.
Okey, dia insurancekan rumah teres dia pada jumlah insurans yang dia perlukan. Maksudnya pada jumlah 520,000 tadi lah. Okey, jadi macam mana nak kira amount of compensation dia? So, dia sangat mudah. Okey, saya buat kat sini untuk B. Situasi yang pertama. Okey, so cara nak bila ada je the insured according to amount of required insurance. So formula kita adalah kita punya loss, total loss tolak dengan deductible. Deductible kita berapa tadi? 4,800. Okey, loss tolak dengan deductible. So ni formula dia. Kalau dia kata insured amount of required insurance je itu. Loss tolak dengan deductible. So kita dapat 80,000 kita punya loss tolak dengan deductible. So dapat RM 75,200. Okay, settle. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua. Second situation. Okay, situasi yang kedua dia kata insured the terrace house amount of 190,000. So dia insurancekan rumah dia dengan harga 190,000. So kalau kita tengok kat sini, amount yang diinsurancekan 190,000 ni adalah kurang daripada required insurance. Kurang daripada required insurance. So bila kurang daripada required insurance, so kita ada formula yang panjang tu. Saya tak ingat dah formula dia, kejap saya cari dulu formula in general. Okey. Formula tak wajib pun tulis. Okey, tak wajib tulis. Formula dia dekat paper 1 hari tu kita ada buat. Okey, insurance purchase. Insurance purchase. Okey. Per required insurance. Formula ni tak ada tau. Jadi awak kena hafal ni. Times loss, darat dengan loss, tolak deductible. Ni cara nak cari amount of compensation. Pampasan dia. Okay. So situasi satu. Sangat mudah. Loss tolak deductible sebab dia punya insurance adalah sama dengan amount of required insurance. So loss tolak deductible je. So kalau situasi dua, kita tengok insurans dia 190,000 kurang daripada required insurance. So bila kurang je, insurans yang dia dia keluarkan tu kurang daripada required insurance, jadi kita kena guna formula yang panjang ni. Okay, so masukkan value insurance purchase which is insurance purchase kita 19,000 per dengan required insurance. Yang ni tadi 52,000 darab dengan loss kita 80,000 tolak dengan deductible. Macam tu. So insurance dia berapa per dengan required insurance darab dengan loss 80,000 tolak dengan deductible. So dapatlah jawapan kita RM 244 24430.77. So dapat dah jawapan. Okey, situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga. Dia insured the terrace house with the amount 329,000. Okey, so agak-agak lah macam mana nak buat ni? 329,000. Macam mana nak buat? Okay, idea? Kita nak buat situasi yang ketiga. Sama macam situation 2. Kenapa sama? Kenapa sama dengan situasi 2? Dia kurang daripada required insurance. Betul, bagus. Nampak tak insurans yang dia keluarkan ni 329,000. Kurang daripada required insurans yang kita kira tadi. So bila kurang, maksudnya sama macam situasi yang kedua. So guna formula ni. So sebenarnya soalan ni 7 markah ni mudah sangat untuk awak dapat tau. So
total insurans yang dikeluarkan 329000 per dengan required insurance, darab dengan loss, tolak dengan deductible. Terima kasih kakak yang menjawab tadi. Bagus. So jawapan 45815.38. Settle. Itu je kan dia nak total payment compensation je. Dia tak itu je. So awak kira-kira je. Sebab dia tak mention pun nak kena pilih ke apa, tak ada. So dia nak total payment of compensation je. So dah siap. Markah dia 7, markah dia dekat mana? Okay. So yang ni K 1N1. Yang ni nampak tak yang rumit ni? Ni dia bagi 2 markah kat sini. Masuk dalam formula rumit tu 2 markah. Jawapan 1 markah. So 7 markah free kat situ. Okay, biasa kalau melibatkan fire insurance tu, biasa soalan macam ni lah dia tanya. Cari dulu required insurance, lepas tu cari dia punya jumlah pampasan berdasarkan situasi. So kita tengok situasi. Ingat, yang paling mudah adalah kalau insurans dia sama dengan required insurance. Loss tolak deductible je. Sangat mudah. Yang susah sikit yang ni lah. Bila dia punya insurans kurang daripada required insurance. Okay, bila kurang tu yang agak susah. Ada satu lagi condition which is insurans dia sama dengan total loss. Yang tu ada. Contoh untuk kertas 1 hari tu kita dah buat. Untuk kertas 2 dia tak tanya bahagian yang itu. So senanglah. Ada 2 je formula kita pakai. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh? Lepas ni awak rehat kan? Ya. Okay. So kita cubalah habiskan secepatnya. Supaya awak boleh rehat dengan lama. So saya nak bergerak kepada bahagian C. Saya dah record, jangan risau. Kalau tak sempat salin, nanti boleh rujuk dekat, nanti saya upload dekat YouTube. Okay, so section C pilih satu lah. So yang mana-mana awak selesa. Okay, saya jawab dua-dua. Okay, nombor 16 secara pantas. Determine whether the following compound statement is true or false. So jawapan awak hanya salah satulah true ataupun false. Okay, so kita kena semak. Dekat sini dia gunakan N. Jadi N dua-dua betul baru betul. Selain daripada tu semua salah. So kalau N dua-dua true baru true. Selain daripada tu salah. Jadi kita kena check lah. 24 bahagi 3 sama dengan 8. Yang ni betul tak? Betul. Betul. Bila ni betul kita kena check belakang. Kalau ni dah salah tak payah check belakang dah. Totally semua salah. Okay. So kalau sini betul kena check belakang. 2 kuasa 4 sama dengan 8. Betul? Salah. Salah. Jadi kalau true false, the whole statement will be false. Jawapan awak itu je. Tulis kat ruang jawapan. Okay, B. Construct. Dia suruh construct a true statement. Okay. Bila construct ni, dia boleh suruh construct true statement, false statement using quantifier all ataupun some based on the given. So, dia bagi objek kita pentagon, properties dia 5 vertices. Okay, so kita nak construct true statement. Jadi, ada 2. Kalau saya guna all pentagon have 5 vertices. Some pentagon have 5 vertices. So, mana satu yang lebih tepat? Nak guna all ke nak guna some? All. Betul. Okay. Sebab apa? Semua pentagon ada 5 bucu. Okay. So kita guna all. All pentagon have 5 vertices. Settle. Okay. Next. C. Write the converse. So bila kata converse, awak kena ingat converse sangat-sangat mudah. Terbalikkan sahaja. Okay, so dia bagi kat sini implication. If ABCD and PQRS is an object and image under reflection respectively. So selepas perkataan if ni, keseluruhan ni ini adalah P. Okay, then ABCD bla 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 bla. Okay, ini adalah Q. Selepas perkataan then ni, ini adalah Q. Okay, so selepas perkataan if adalah P. Jadi bila converse, awak tukar tempat je P dengan Q. Tukar tempat sahaja. So sangat mudah.
Walaupun dia panjang, jadi kita kena tulis lah. Panjang-panjang tu, satu markah tu bernilai ya. So if copy paste Q, terbalikkan saja. A, B, C, D, jangan terbalikkan perkataan if then ya. If then masih di situ, statement je P dengan Q tu terbalik. So sekarang ni Q kat depan. Walaupun dia panjang, so kita kena tulis. Nampak tak? Dia markah percuma sebenarnya. Cuma kita kena rajin sebab dia panjang. Okay, settle. Then kita copy P. Okay, P kita A, B, C, D. And PQRS is an object, an image under a reflection. Tak payah ubah apa-apa. Copy paste je. Dah siap. Satu markah. Okay. P1, P1, P1. Okay, A tadi P1, B ni P1, yang ni pun P1. Settle. Copy and paste. Jangan malas. Okay, next D. Okay, dia nak write the conclusion. So, conclusion kita kena tengoklah kita ada 3 types of argument. Okay, so dekat sini dia menggunakan if dan then. Jadi, either nombor 2 atau nombor 3. Kalau nombor 1, kita guna all. Okay, so bila ada if then ni, so dia sama ada argument nombor 2 ataupun argument form nombor 3. So kita tengok premise yang 2. Each interior angle is not 60. So dekat sini dia menggunakan not 60. Okay, bukan 60. Jadi kita tengok each interior angle adalah di bahagian belakang. Okay, dia mulakan dengan bahagian belakang dan ditambah not. Jadi ini adalah argument form nombor 3. Bila dimulakan dengan bahagian belakang dan tambah not, maksudnya argument form nombor 3. Jadi untuk conclusion kita copy paste kita punya yang depan ni, tambah not. Tambah not. So kita boleh buat PQR tambah not dekat sini lah, is not an equilateral triangle. Tambah not di tempat yang sesuai. Ni argument form nombor 3. Okay. Sebabkan yang ni ada not dan dimulakan daripada belakang. Jadi conclusion kita adalah yang depan ni P. Okay, kita punya statement P tambah not. So satu markah. Jangan jawab kat sini ya, jawab dekat ruang jawapan. Ruang jawapan dekat bawah. So P1 satu markah. And then kita nak jawab E. Write 2 implications. So ni satu lagi soalan mudah, copy paste. Okay, bila kata 2 implication sangat mudah. Okay, copy and paste. Tambah if then sahaja. So kita ada dekat sini cos theta equals to -1 and then theta equals to 180. Okay, yang ni bila dia gabung jadi compound statement. So dia guna if and only if. Sekarang kita nak pecah jadi 2 implication. Jadi awak highlight dulu sebelum if and only if dan selepas. Sebelum if dan selepas if. So ini adalah statement P, ini adalah statement Q. Jadi bila kita nak buat implication, okay, implication yang pertama, okay, so tulis kat ruang jawapan, disediakan kat bawah. So just letak if dan then. If P, kita start dengan P dekat depan, Q dekat belakang. Then Q, Q copy paste theta sama dengan 180. Okay. Kemudian ni implication pertama. Implication yang kedua, terbalik kan, Q pula dekat depan. Q pula dekat depan. If theta equals to 180 degree, then cos theta equals to -1. Okay, satu markah, satu markah. P1, P1. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh? Boleh. Ni soalan mudah tau. Cuma kena rajin, jangan malas. Jangan buat implication 1 if cos theta sama dengan -1. Implication 2 then sambung pula. Tak boleh. If then tu satu implication. Terbalikkan sahaja kita punya statement. Okay, last kali F. Okay, so saya up sikit. Panjang soalan F ni.
Okay, Shi Ying works as a dentist in hospital starting 1st January. And lepas tu dia gets annual salary 60,000. Her annual salary increases by 3%. Increases by 3%. Okay. Soalan ni nampak macam susah, sebenarnya tak. Okay, make a conclusion by deduction for Shi Ying's annual salary. So deduction ni secara deduktif ni maksudnya daripada general kepada daripada spesifik kepada general. Okay, deduction. Okay, so sekarang kita nak tengok dia start daripada 2020. Okay, kita buat sikit. Okay, 2020 gaji dia 60,000. Okay, tahun 2021 gaji dia meningkat sebanyak 3%. Jadi biasa kita akan kira 60,000 tambah dengan 3% darab 60,000, betul? Betul tak? Bila naik 3% jadi kita akan kira macam tu lah. Gaji asal 60,000 tambah dengan 3% daripada 60,000. So itu gaji dia yang baru untuk tahun 2021. Tahun 2022 tambah lagi 3% daripada tahun 2021. Jadi secara mudahnya apa saya nak buat kat sini, bila tambah 3% maksudnya gaji dia jadi 103% daripada 60,000. Yang ni jalan mudah, saya combine dua ni terus dapat 103% daripada 60,000. Okay, so bila tambah 3% jadi 103% lah. So apa saya buat kat sini, nak dapatkan gaji untuk 2021 adalah 103% darab 60,000. Okay. So macam tu. So dapatlah gaji dia pada tahun 2021. And then kita nak cari pula pada tahun 2022. Pada tahun 2022. Mana ni? Pen saya tak keluar. Okay. So pada tahun 2022. So apa yang kita dapat dekat sini, darab lagi dengan yang ini. So darab dengan apa yang kita dapat dekat sini. So yang ni saya tak kira, saya biar dalam bentuk macam tu. So darab lagi apa yang kita dapat dekat atas tadi. Okay, boleh faham tak? So pada original harga dia 60,000. Lepas tu tahun 2021 naik 3%. Jadi 103% daripada 60,000. Lepas tu next year naik lagi 3%. Jadi 103% daripada tahun 2021. Okay, sampai sini faham? Okay kan? Faham So kita nak buat, okay good. So kita nak buat conclusion. Okay, conclusion. Jadi dekat sini, saya nak permudahkan instead of dalam bentuk fractioning. So saya boleh gantikan ni dalam bentuk decimal. 103 per 100 sama dengan 1.03. Jadi 1.03 darab dengan 60,000. Yang ini saya dapat 1.03 ni ada dua kali. Jadi 1.03 square darab dengan 60,000. So boleh jangkalah kalau tahun 2023 agak-agaknya formula kita macam mana? Tahun 2023. Q. Betul, Q. 3 kali ganda. Macam tu. Okay. So kita boleh buat in general. Okay, in general. So formula kita 1.03 kuasa N darab dengan 60,000. Okay, darab dengan 60,000. Di mana N sama dengan, okay, N sama dengan ni kena careful. Okay. So kita start daripada 2020 tadi. 2020 ni kita tak ada 1.03, maksudnya N kita sama dengan kosong. Okay, kita bermula dekat sini, N kita sama dengan kosong.
1.03 kuasa kosong still 1. Jadi dia tidak merubah. So N kita start daripada kosong. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ni N dia kosong, ni N dia 1, yang ni N dia 2, ni N dia 3. Okey, yang berubah hanyalah kuasa sahaja. So yang berubah hanya kuasa, dekat bahagian kuasa tu kita gantikan dengan N. Okey, yang lain tu copy and paste. Itulah jawapan dia. So 2 markah dekat situ. So awak dapat soalan nombor 1 ni, terus boleh buat soalan nombor 2 dan seterusnya. Okey. So awak nak saya sambung ke? Ataupun kita nak sambung hari lain? Awak nak saya habiskan ke? Habiskan. Okey, saya habiskan ya. So kita dah jawab dah soalan nombor 1. So inilah final answer kita. Ni formula kita. Okey, kalau awak tak nak tukar dalam bentuk desimal pun tak ada masalah. Awak boleh buat 103/100. Tak ada masalah. 103/100 kuasa N darab dengan 60,000. Nak letak 60,000 kat depan pun tak ada masalah. Okey, soalan nombor 2. Determine Xie Ying's annual salary in the 5th year. So pada tahun kelima, maksudnya pada tahun 2024 lah. 2020, 21, 22, 23, 24. So 24 maksudnya kuasa dia adalah 4. N dia adalah 4. Jadi untuk soalan nombor 2, okey, kita just masuk je N dia kuasa 4. Okey, N dia sama dengan 4. So masuk je dalam formula. 60,000. So kita akan dapat jawapan RM 67,530.53. So ni gaji dia. Pada tahun yang kelima. Pada tahun yang kelima maksudnya tahun 2024. Kita kena kira ya tahun 2020 tu. 2020 tu tahun yang pertama. 21, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okay, so settle soalan nombor 2. Okay, nombor 3. In what year will Xie Ying's annual salary achieve 73,792.43? So yang ni kita kena cari pula tahun ke berapa. Jadi kita kena carilah N kita berapa baru kita dapat tahun yang ke berapa. So dia bagi jumlah salary, maksudnya untuk kes yang ketiga ni dia dah bagi siap jumlah gaji dia, jadi 792.43 sama dengan 1.03 N darab 60,000. So dia bagi jumlah kat sini, kita nak kena cari N berapa. So equatekan dengan jumlah dia. Jadi ambil kalkulator, settlekan dengan 60,000 dulu. Jadi 60,000 bawa sini jadi bahagi. So 73,792.43 bahagi 60,000. So kita akan dapat 1.22987. 1.22987 sama dengan 1.03 kuasa N. Okay, so kita nak hilangkan, kita nak dapatkan N. N tu bahagian power. So bila bahagian power, kita kena bawa turun. Cara salah satunya nak bawa turun, kita kena ambil log. Jadi log 10 both side. Okay, log base 10 both side. Okay, jadi bila kita ambil log, N ni kita bawa turun siap-siap. N log 10, 1.03. So masuk kalkulator. Kita nak cari N, jadi log 1.03 ni kita bawa belah sini jadi bahagi. So terus tekan kalkulator, log 1.22987 bahagi dengan log 1.03. So kita dapatlah N kita kat sini 7. Awak dapat exactly 7. Okay. Tapi dia nak pada tahun berapa. So kalau awak jawab N sama dengan 7 saja, awak tak mention tahun berapa, so hilang 1 markah. So bila N sama dengan 7 maksudnya tahun 2000. Okay, pada tahun 2026. Okay, sebab N tu N sama dengan 7, maksudnya pada tahun ke-7. So 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Pada tahun ke-7 adalah tahun 2026. So yang tu kena careful. Okay, last kali nombor 4. Nombor 4 saya buat kat sini ya. Okay.
calculate the total increase in Shiying's annual salary in the 9th year compared to the previous year. So dia nak cari kenaikan gaji dia pada tahun ke-9 compared pada tahun yang ke-8. Jadi kita tolak terus. So awak nak cari satu pun boleh. Maksudnya cari dulu pada tahun ke-8. Pada tahun ke-8 maksudnya kita punya N adalah 7. Okay. Kita punya N adalah 7. Jadi kita boleh masukkan dalam formula. Okay. Ataupun saya nak kira terus. Saya nak jimat step. Okay. Saya terus tolak. Pada tahun ke-9 maksudnya N kita sama dengan 8. Okay. Tolak dengan pada tahun yang ke-8. N kita sama dengan 7. So tolak terus. Sebab kita nak cari increment dia. So kita dapat jawapan 77. So kat sini. Jadi sini dapat K1, K1, N1. Okay. So macam tu. So yang 2 markah tadi. So dekat sini awak dapat K1, jawapan N1. So kat sini pun sama K1, N1. So dekat sini dapat N1. Okay, so sini dapat N1, atas ni K1. Working awak dekat atas ni adalah K1. Okay. So itu dia punya permarkahan. Okay, ni boleh tolak terus ataupun nak kira satu-satu pun tak ada masalah. So kira dulu pada tahun ke-9. Pada tahun ke-9 maksudnya tahun 2028 lah. So N kita 8 kat sini. Lepas tu pada tahun ke-8, 2027, N kita 7 kat sini. Tolakkan baru dapat dia punya increment. Okay, ada soalan? Boleh ke tu? Okay ke tu? Okay, bro. Boleh. So K1, N1, K1, N1. So total markah cukuplah 15. Okay, itu untuk soalan kedua terakhir. Okay. Soalan 17 ni, awak nak saya proceed ataupun awak nak try buat sendiri? Panjang soalan ni tapi dia sangat mudah sebenarnya nak dapat markah. Okay. So nak sambung ke awak nak berhenti setakat ini? Kalau nak berhenti boleh. Nanti awak cuba buat sendiri. Okay, dah. Ada soalan? So nombor 17 saya serah dekat awak ya. Try buat sendiri. Okay, so read all the information and then markah dia 15, tak susah sebenarnya. Nampak macam susah sebab ayat dia panjang, itu saja. Okay, just awak kena complete the table. Table dia bukan ini saja, awak kena sambung table ni. Okay, sambung table ni. So, nanti saya akan bagi skema yang saya dah buat. Okay, lepas tu boleh check. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okay, itu je. Okay, good. Okay, so sampai dekat sini, maaf lebih masa. Okay, so cuba buat soalan nombor 17 sebab awak kena submit kejap lagi. Okay, thank you. Kita sudahi dengan tasbih kifadah soal. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Sama.